Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini hari Amir tunaikan janji review Honda Odyssey 2.4 RB3 tahun 2012. Oh, 5 speed automatic. Enjin dia saya rasa sama dengan enjin Honda Accord tahun 2013. Enjin 2.4. Horsepower dia pun lebih kurang dalam 173 horsepower, 222 Newton meter torque. Dia punya figure ni maybe salah sikit sebab yang ini saya tak dapat nak cari dia punya official figure sebab ini adalah kereta recon. Okay, Honda Odyssey RB3. Yang ini Odyssey terakhir untuk bapa-bapa yang nak merasa main barang JDM. Walaupun Honda Odyssey RC1 masih ada dan memang boleh main barang JDM, tetapi feel dia tak dapat macam RB3 yang ini. Okay, dan saya tak tahu kenapa ada dekat setengah tempat saya nampak dia sebut ini RB4. Dan ini bukan model absolute Saya rasa ini RB3. Okay, yang paling selalu banyak orang cari adalah RB1. Yang ini RB3. Okay, so datang dengan 5 speed automatic. Dia punya wake shift dia memang boleh rasa sebab ini kompetitor dia bukan dengan Toyota Wish. Okay, Toyota Wish dia bersaing dengan Honda Stream, yang mana MPV, maybe MPV segmen C. Yang ini boleh dikatakan MPV segmen D. Dia bersaing, kalau selalu yang paling famous adalah Toyota Estima. Cuma Toyota Estima dia punya ride height lebih tinggi, dia punya tinggi kereta pun lebih tinggi. So in terms of drivability, so dia lebih kurang macam Toyota Estima sahaja. Cumanya itulah, tengoklah anda nak kereta yang nampak lebih sporty ataupun nampak yang lebih mesra family sedikit. So dalam review ini, yang pertama kita akan sentuh mengenai dia punya macam mana dia drive. Okay, in terms of sebuah family car, adakah dia sangat-sangat logik untuk dibeli pada tahun 2023 ataupun tidak. Okay, so first of all, kita cerita pasal kereta ni lah. Selalu kalau orang nak beli kereta ni, biasalah tak ramai orang yang mampu beli cash. So in terms of loan, disebabkan kereta ni tahun 2012, ini bukan model absolute Ini bukan model absolute. Jadi kalau ada antara anda yang berkeinginan, berminat nak beli kereta ni dengan saya, boleh cari nombor saya dekat description video di bawah ataupun pin komen di bawah. Kalau tak berminat pun tak apa, yang penting tengok je review ni sampai habis. Boleh tekan like, boleh tekan subscribe. So nanti sampai hari Ahad saya akan directkan lagi video review seperti mana yang saya dah janjikan. So kita sambung balik dekat kereta ni. Yang saya tengok dekat internet, model absolute dia punya horsepower dan torque berbeza. Betul ke? Siapa yang tahu tolong komen sikit dekat bawah. Saya kurang info sedikit tentang model ni. So dalam review ni kita nak cerita tentang dia punya cabin size, macam mana dia drive, dan sama ada masih logik atau tidak kalau anda nak beli kereta ni. So untuk loan, anda boleh loan dengan Aeon selama 6 tahun. Kalau nak loan dengan bank pun boleh, tak ada masalah. Kalau anda sanggup dengar, bank punya interest 6% dan ke atas. Sebab kereta yang loan bawah 5 tahun, interest bank tinggi. Dan boleh loan 4 tahun saja maksimum. So kereta ni untuk driving, dia sebenarnya agak selesa. Ini yang orang panggil people mover. Okay, dia boleh mentransportkan orang 6 atau 7 orang pada satu-satu masa dengan selesa, dan cukup power. Enjin 2.4 sama dengan enjin Accord. Mungkin enjin dia berbeza, siapa yang tahu tolong komen dekat bawah. 5 speed auto, tak ada masalah. Dan kereta ni somehow dia ada pedal shifter, tetapi pedal shifter dia ni tak boleh pakai. Yang betul-betul pedal shifter boleh pakai adalah pada model absolute, dan dia tak ada auto cruise. So pedal shifter dia ni memang tak boleh pakai langsung. Saya main macam gini pun memang tak boleh pakai langsung. Okay, dekat bahagian dalaman dia nanti kita komen. Cumanya bila kita corner, kita boleh rasa dia punya wake shift tau. Okay, contoh sekarang saya buat pusingan U. Okay, saya rasa tau dia punya berat tu disebabkan momentum kereta, disebabkan inertia kereta. Berat tadi tu bila saya pusing ke kanan, berat dia beralih ke bahagian kiri kereta. So spring ataupun stock suspension kereta ni agak lembut. Cumanya bila kita naik full 6-7 orang, dia punya perasaan tu ataupun dia punya rasa tu mungkin berbeza. So kalau anda yang nak beli kereta ni, mungkin sekadar naik 4 orang, maybe anda kena pilih lowered comfort spring. Tambah lowered comfort spring, dia lowered sedikit ataupun masuk adjustable. Okay, tapi kalau most of the time anda memang nak transport family anda pada satu-satu masa naik sampai 6-7 orang, biarkan standard sahaja. Sebab kereta ni agak lowered tau sebenarnya.
Dan dia punya lower dia tu saya rasa boleh memberi masalah kalau kita masuk jalan kampung, bonggol yang besar sedikit. Saya rasa mungkin sagat dekat bahagian bawah lah. Okay, sekarang rim dia ni kita dah masuk rim 18 inci. Kejap lagi kita tengok, kita pusing keliling kereta ni. So kereta ni kan sebenarnya kalau bandingkan dengan Toyota Estima, memang rasalah besar dia. Cuma Estima tu saya rasa lebih besar sedikit daripada kereta ni sebab dia lebih tinggi. Cumanya rasa gabak dia tu memang kita rasa walaupun kita hanya bawa saja. Okey, memang rasa kereta ni besar dan kereta ni panjang. So masih berbaloi atau tidak kalau anda nak beli pada tahun 2023? Sebenarnya kompetitor dia Estima, Wish bukan kompetitor dia. Lepas tu kalau untuk tahun-tahun macam dia kan, ada dua ni sahaja. Kalau ada yang lain mungkin sangat-sangat tak popular lah. Mungkinlah Mitsubishi Grandis. Mitsubishi Grandis. Tapi Grandis saya jarang-jarang nampak atas jalan dan sangat tak ramai orang pakai. Odyssey ni nampak lagi. Okey, walaupun dia tak sebanyak macam Toyota Estima. Toyota Estima memang berlambak lah. Toyota Estima memang berlambak. Dan saya pernah review Toyota Estima. Dan untuk yang ini RB3, saya tak pasti. Yang model Absolute dia memang 7-seater. Yang ini dia 8-seater. Okey, bermaksud second row 3 orang boleh duduk dan belakang sekali pun 3 orang boleh duduk. Okay, so yang ini dia 8-seater. Dia tak ada lorong tengah macam Estima. Kalau Estima dia ada captain seat. Yang ini dia full 8-seater. So kalau anda nak bandingkan dengan Estima, anda tak perlu pening kepala sebenarnya. Kalau anda suka ride height yang lebih tinggi, boleh beli Estima. Kalau anda suka image yang nampak lebih sporty, sebab yang ini dia datang dengan standard dual exhaust pada bahagian belakang. Tak ada tambah, tak ada apa. Okay, rim 18 inci. Lepas tu dia punya rupa yang sangat-sangat sporty. Dual exhaust dekat bahagian belakang. Memang chef kiss. Okay, memang nampak lawa, memang padu, memang cantik. So lepas ni kita akan pusing keliling dan kita akan tengok bahagian dalam in terms of practicality, keluasan dan bendalah-bendalah tu apa semualah. Okay, dan saya ada banyak juga nak komen pasal dia punya interior ni. Termasuklah dia punya cabin space. Termasuklah juga dia punya practicality pada bahagian belakang sekali. Kalau kita naikkan third row ataupun kalau kita sorokkan dia punya third row tu. Kalau contoh nak naik 4 orang atau 5 orang saja kan. So macam mana keadaan dia. So mungkin ada ramai yang tak kenal lagi kereta ni. Mungkin ada ramai yang tak tahu sebab kereta ni sangat-sangat tak banyak atas jalan. Okay, sangat-sangat jarang orang jumpa. RC1 pun tak banyak orang minat. Orang yang berkeluarga dia nak teknologi yang lebih maju sedikit sebab RC1 tu dia ada sliding door. So kita dah cerita pasal macam mana kereta ni handle. Okay, sebenarnya dia punya steering weight kan, steering weight dia saya rasa lebih kurang macam Accord saja. Dia tak banyak beza tau. Cuma kereta ni lebih berat daripada Accord. 5 speed transmission saya rasa kan tak ada masalah, cukup pick up. Cuma saya tak pernah naik kalau full 7 orang. Saya pernah naik kereta ni 4 orang. Okay, model sebelum ni yang kami dah jual, saya pernah naik 4 orang dan memang rasa selesa. Tak ada apa yang saya nak komplain. Saya duduk dekat second row, cukup selesa. So maybe ada owner Honda Odyssey RB3 ni, mungkin anda boleh komen sekali dekat bawah, racun member-member kita yang mungkin nak beli ke, tuan-tuan puan-puan yang lain yang berminat nak beli ke, ataupun kalau anda pakai, ada kekurangan yang anda nak share dengan kami, mungkin boleh share dekat bawah. Spare part dia okey ke spare part? Sebab saya tak tahulah adakah spare part dia sama dengan model Accord ke tidak ke. Engine saya rasa mungkin sama lah. Tapi saya main teka je. Okay, sebab saya tengok specification engine dia macam lebih kurang saja. So saya rasa dia pakai engine yang sama dengan Honda Accord lah. Tahun pun tahun lebih kurang kan. Tapi kalau berbeza tolong betulkan saya dekat bawah. So lepas ni kita pusing keliling kereta ni dan kita tengok bahagian dalam. Baik, sebelum kita walk around kereta ni dan kita tengok bahagian dalam, tadi saya dah komen sedikit mengenai dia punya driving. Saya nak tambah sikit dekat dia punya driving part. Okey, sebenarnya kereta ni, okey, kalau anda beli kereta ni, anda beli for the purpose of dia untuk bawa anda punya ahli keluarga 7-8 orang dengan cukup selesa. Dan pertama sekali dia sebuah kereta JDM lah. Pertama sekali dia sebuah kereta JDM. Apa sebab yang membuatkan anda beli kereta ni? Sebab anda nak masukkan barang JDM pada kereta ni. Sebab kereta ni kalau masuk adjustable,
Okey, masuk sport ring 18 inci. Yang mana yang ini sekarang kita dah masuk sport ring 18 inci, tambah roof box. Memang cukup-cukup cantik, memang susah nak nampak lapuk dek zaman. Sebab dia sangat-sangat jarang ada atas jalan. Dia punya design even dah nampak macam wagon dah. Sedangkan ini bukan wagon, ini boleh kata MPV segmen D. Okey. Chassis macam Accord tu dia buat MPV macam inilah. Macam saya cakap tadi, dia bersaing dengan Toyota Estima. Tapi Toyota Estima sangat-sangat banyak atas jalan, terlampau banyak orang guna. Tetapi untuk Honda Odyssey ni dia ada satu persoalan yang mana spare part lah. Tapi siapa yang lebih pakar hal ni boleh komen dekat bawah. Adakah spare part dia susah cari? Adakah spare part dia senang cari? Saya tak boleh nak komen. Sebab kereta ni sangat-sangat jarang nampak atas jalan. Bulanan dalam RM1,500, loan selama 6 tahun, deposit 10% dalam RM8,000 macam gitu. Loan Aeon 6 tahun. Okey, kalau anda nak loan bank, bulanan dia jadi tersangat tinggi. Kalau anda ada duit, boleh beli cash, sila beli cash. Ataupun kalau nak loan, sekurang-kurangnya letaklah deposit 20%. Sebab kereta tahun 2012, kereta dah 11 tahun, dia akan makan interest yang tinggi. Cumanya kereta Honda, Toyota ni kalau setakat baru 11-12 tahun, kita pun tak risau juga sebenarnya. Lagi-lagi model yang macam gini, yang sangat-sangat susah nampak atas jalan. Even anda beli pada tahun 2023 pun, saya rasa kalau jual balik pada tahun 2030, saya rasa harga dia tak hilang. Harga dia masih ada lagi. Lagi-lagi model RB3 ni. Okey? RB1 mungkin orang dah susah nak dapat. Mungkin RB1 tu dia ternampak dia punya design sangat-sangat lama kan. RB1 paling banyak orang beli cash, paling banyak orang masuk enjin VTEC lah, K20 lah, saya pernah tengok. Tetapi kalau kereta-kereta macam gini, kalau anda nak beli, okey, saya rasa mungkin anda nak beli untuk bawa ahli keluarga lah. Letak roof box dekat atas, dia memang nampak cantik. Cumanya kalau tak nak dia terlampau tersagat tu, okey, nanti kunci. Kalau selalu dia tersagat, okey, anda boleh tukar adjustable dan dia dah rasa cukup-cukup bagus dah. Mengenai dia punya weight transfer, dia punya body roll, semua kita boleh counter balik dengan pasang adjustable, pasang anti roll bar, saya rasa dah cukup dah. Cuma tak boleh expect lah dia punya handling tu macam sedan, tak boleh. Sebab ini adalah MPV segmen D. Jadi untuk 1,500 tu sebenarnya, kalau anda open minded kepada banyak segmen, banyak kereta sebenarnya boleh beli. Contoh Mazda CX-5 2.2 diesel tahun 2020 boleh, 2021 boleh, 2019 lagi lah dapat. Ataupun Honda CR-V 1.5 TCP premium, saya rasa tahun 2000, kalau tahun 2017 kan, macam yang saya ada ni, sebulan baru dalam 1,200. Yang ini 1,500. So maybe anda boleh dapat CR-V tahun 2020, tahun 2021. Cuma segmen dia berbeza. So kalau orang yang betul-betul nak beli kereta ni, dia memang ada exact purpose, sama ada dia betul-betul minat kereta ni sebab dia rare, ataupun kereta ni memang memenuhi kehendak dia. Tapi persoalan dia, kehendak apa tu? So jom sekarang kita walk around dan kita tengok bahagian dalam kereta ni. Okey, kita mula dengan angle yang nampak paling sporty pada kereta ni, iaitu pada bahagian depan lah. Kalau sekali pandang, kalau orang tengok bahagian depan je, orang akan ingat ini kereta sedan. Okey, orang akan ingat ini kereta sedan. Padahal kalau kita pergi ke tepi, ini MPV. Lepas tu tengok dia punya panjang, tengok dia punya saiz, memang confirm lah ini segmen D. Okey, kita start dengan depan. Lampu semua kuning sahaja. Kalau absolute saya tak ingat spek dia, minta maaf, saya dah lama tak masuk yang absolute. Okey, bahagian depan dia ada grill, chrome grill macam gini. Okey, walaupun grill dia banyak tapi tak nampak pelik. Saya suka dia punya chrome plate daripada Honda ni. Dia punya grill ni sama dengan ni, Honda City, ingat tak? Honda City GM2 ataupun Honda City Transformer. Dan mata sepet dia ni memang menampakkan image sporty pada kereta ni. Bawah fog lamp, ada dia punya fake grill dekat bawah. Tapi anda tengok dia punya ground clearance, okey, lagi rendah daripada kereta sedan. Ini lagi rendah daripada ni Proton Saga ni. Okey, dia punya ground clearance. Even yang stok dia pun macam gini. So pada kereta ni, dia punya spring absorber semua masih lagi standard. Cuma kita masuk rim 18 inci saja. Kereta ni memang lowered. Dia sangat-sangat berbeza daripada Toyota Estima. Toyota Estima ground clearance dia tinggi, dan kereta dia memang tall riding height. Okey, saya akan dari semasa ke semasa saya akan sebut nama Estima lah, sebab dia bersaing dengan Estima. Tapi kalau tengok daripada tepi, memang nampak kereta ni melunjur panjang ke belakang. Okey, saya rasa panjang dia lebih 5 meter lah. Saya rasa lah, saya tak ukur. Panjang lebih 5 meter.
Okey, kereta ni ada keyless entry pada dua bahagian pintu depan. Dia tak ada auto fold side mirror. Mungkin anda boleh adjust dekat kedai aksesori. Dia punya A-pillar dia ni memang menyondong, memang mencondong macam ini, memang menyengit untuk menampakkan image macam senang belah angin. Kalau fikir logik lah, macam senang belah angin lah. Sebab kereta ni memang nampak sporty sangat. Kita tengok dekat bahagian belakang, datang original dengan dual exhaust pada bahagian kiri dan juga kanan, bukan ditambah, bukan direka. Okey, memang original macam gini, absolute ataupun non absolute memang macam ni. Cuma bahagian belakang dia ni, saya admit lah, ada yang suka, ada yang tak suka. Okey, ada yang suka, ada yang tak suka, jadi terpulang kepada taste anda. Cuma saya rasa boleh lah kalau kita tambah sikit dia punya spoiler kat belakang ni kan. Tapi saya tak tahulah aksesori dia ada ke tak ada. Tapi zaman sekarang ni orang main kereta, kalau aksesori tak ada, buat custom pun boleh. Lepas tu tambah roof rail kat atas, tambah roof box. Memang mengecik. Kereta ni orang yang beli memang dia ada jiwa punya. Memang dia betul-betul nak beli kereta ni, sebab kereta ni sangat-sangat best. Jadi sebelum hari semakin gelap, saya demo dulu dekat bahagian belakang. Okey, bahagian belakang kereta ni antara the best feature yang ada pada kereta ni, sebab seat dia yang boleh disorok sama macam Toyota Estima. Dan sebab itulah saya berani cakap pesaing dia sebenarnya adalah Toyota Estima. Dan kalau anda nak pening pilih antara kereta ni atau Toyota Estima, sepatutnya anda tak payah pening pun, sebab ini adalah low riding height punya MPV dan Estima adalah tall riding height. Mesti anda ada preference tersendiri, mesti tuan-tuan perempuan ada preference sendiri nak kereta rendah ataupun kereta tinggi. So sekarang saya demo kan macam mana. Okey, ini dia punya keadaan asal, yang mana tuan-tuan perempuan boleh letak barang semua dekat sini. Okey, boleh letak barang semua dekat sini, dan dia punya ruang agak besar. So kalau kata nak letak barang dekat bahagian bawah, ada lagi storage space dia. Cumanya kalau bandingkan dengan Estima, Estima punya jauh lebih besar. Okey, Estima punya jauh lebih besar berbanding dengan Honda Odyssey. Okey, tetapi dia punya barang bawah ni kita boleh dia punya seat belakang ni kita boleh lipat, dan dia mewujudkan satu lantai yang sangat-sangat rata. Kita tengok lagi dekat sini ada apa. Okey, ada apa ni? Bateri dia ke? Adalah benda mechanical dia. Dekat dalam ni boleh simpan barang. Okey, dekat sini boleh simpan barang. Buka lampu jap. Okey, dekat dalam ni ada tempat boleh simpan barang sikit. Boleh simpan slipper ke. Dekat sini pun ada tempat juga untuk simpan barang. So, yang ini cara macam mana nak lipat dia. So, sekarang saya tunjuklah macam mana cara nak lipat dia. Dia mudah saja sebenarnya, tak susah pun. Okey, cara dia mudah saja, tak susah. Tapi saya zoomkan sikit bagi nampak lebih jelas sedikit. So saya tunjuk dulu So dia mudah je sebenarnya. Mula-mula kita lipat macam gini dulu. Okey. Kemudian baru kita tarik benda ni. Ya ke? Oh sorry. Kita lipat ni dulu juga. Okey, dekat sini yang saya buka ni, ini adalah tempat untuk ini. Siapa letak wiper lama ni? Okey, kita ratakan ni dulu. Okey. Lepas tu cara nak lipat dia, betul ke ni? Macam gini. So sekarang dia dah terlipat dengan rata. So untuk bahagian belakang, kereta ni kiranya dah boleh naik 5 seater saja. Orang belakang dah tak boleh duduk, dan kalau anda nak menggunakan kereta ni untuk 5 seater pun memang sangat-sangat boleh. Okey, ruang belakang ni dah jadi besar. So dia dah umpama macam wagon. So sekarang saya tunjuk. Ni. So dia mewujudkan satu lantai yang rata dekat bahagian belakang. So yang seat sana tu kita boleh ke belakang kan. Contohlah contoh. Seat tu kita boleh ke belakang kan. So orang yang berada dekat second row ni memang boleh duduk dengan sangat-sangat selesa lah. Okey. So macam gini. Tapi dia tak adalah sampai ke belakang. So anda masih lagi boleh muatkan barang dekat bawah tu. Okey. Dekat sini boleh lagi letak barang. So dekat sini practicality dia sangat-sangat bagus lah. Cumanya dia tak adalah flawless sangat macam Estima. Estima memang sangat-sangat flawless. Saya tahu sebab bapak saya pakai Estima. Dan hari tu pun saya rasa saya dah tunjuk Estima kan, kalau lipat seat macam mana. Kalau nak tengok review
kalau nak tengok video review Estima, boleh tengok dekat description dengan pin komen di bawah. So sekarang kita dah tengok macam mana kita tutup dia. Sekarang saya tunjuk balik macam mana kita buka. Mudah je, tak susah pun. Okay, nak buka dia mudah saja. So basically kita angkat dia punya kerusi ni. Okay, kita angkat, kita buat macam gini, dan kemudian kita dirikan balik. Kita dirikan balik. So dia sangat-sangat mudah, dia sangat-sangat praktikal. Kalau katakanlah naik 7 orang, dekat sinilah sebab apa orang selalu tambah roof box dekat bahagian atas. Okey? Sebab apa orang tambah roof box dekat bahagian atas? Sebab ruang belakang dia ni tak sebesar macam Estima. Sebab tu Estima jarang-jarang kita nampak orang letak roof box. Sebab Estima punya ruang sangat-sangat besar. Okey, kalau sini dia kecil saja. Paling tak pun boleh sumbat barang dekat bahagian bawah ni, kompartmen ni sahaja. Tapi dia tak boleh kata dia Estima punya, okey. Barang yang boleh letak dekat sini saya rasa Estima 3 kali ganda. Okey, hari dah makin gelap ni, makin mencabar saya nak buat review ni, tapi disebabkan saya dah janji, saya tak nak mungkiri janji lagi sekali. So saya dah buka ke semua pintu untuk menambah pencahayaan sedikit lah. Okey, lampu dalam dia ni, lampu kuning yang ni, dia tak boleh hidup. Nanti nak kena betul dekat kedai aksesori lah. Yang ini boleh. So sekarang saya dah buka semua pintu untuk menambah pencahayaan. Okey, yang pertama sekali, yang ini saya dah set saya punya driving position. Yang sana saya dah set kedudukan yang sangat-sangat selesa. Saya ketinggian 160 cm. Belakang ni pun saya dah set pada kedudukan yang sangat-sangat selesa. Sekarang kita try dulu dekat bahagian paling belakang. Ini adalah real 8 seater, okey, ataupun real 7 seater. Bermaksud orang dewasa memang boleh duduk dekat ruang belakang. So sekarang saya demokan dulu. Saya masuk ikut sini. So dia senang dia one click punya mekanisme, tarik ni saja, kemudian dia akan condong dan ke depan. So tak susah sangat pun. So kalau saya duduk dekat bahagian belakang sini, belakang ni ada lampu, belakang ni tak ada lampu. Oh, lampu ni pun tak hidup. Okey, pertama sekali kalau anda tengok dekat bahagian atas, dia macam dalam van, macam dalam bas. So untuk orang belakang memang tak ada masalah, sama je lah dengan Estima. Tetapi saya duduk belakang ni, anda boleh nampak lah betapa dia punya headroom sangat-sangat tak banyak lah. Kalau 160 cm macam gini, saya tak tahulah kalau orang 170 cm boleh duduk dengan cukup selesa atau tidak. Untuk dia punya recline angle sangat-sangat bagus. Dia punya headrest ni pun boleh adjust. Okey, kalau saya tarik ke belakang kerusi ni, contoh macam gitu. Sekejap, saya adjust dulu. Okey. Saya rasa anda pun dah tak nampak dah ni. Cuma saya tak boleh nak buka flash ni. Saya dah tak boleh nak buka flash. Okey. Yang ini ruang dia, nampak ni. Okey. Nampak tangan saya ni kan. So ruang dia memang cukup luas. Dia sama macam Estima. Okey, saya dah duduk dalam Estima. Saya selalu duduk dekat third row dengan bini saya, dengan anak-anak saya. Saya tahu. Dan saya berani cakap ini pun luas. So kalau anda duduk dekat belakang ni, dekat sini dia ada tempat simpan barang. Minta maaf pencahayaan, minta maaf. Memang dugaan betul ni. Sini ada satu cup holder. Sini tempat untuk letak brush orang perempuan. Confirm dia letak sini. Dan sini pun ada cup holder. Sini pun ada tempat letak barang. So kalau anda nak keluar, mudah saja. Dia ni dekat kaki saya ni. Okey, tolak ke depan dan anda boleh keluar dengan cukup mudah. Dia ada twill kat bawah tu, nampak? Okey. Nampak ada twill situ. Okey, so saya boleh keluar dengan mudah. So tak ada masalah langsung untuk anda masuk dan untuk anda keluar daripada third row ni. Tak menjadi masalah langsung pada saya. Dan kalau kita fikir logik lah, orang 170 cm dia takkan duduk dekat belakang tu. Kemungkinan dia takkan duduk. Saya suka duduk third row tu sebab saya boleh muat. Dan saya pendek 160 cm. So saya dah adjust macam gini. Yang belakang tadi dah cukup selesa kan. Anda tengok saya berada dekat second row. Saya nak komen sedikit. Saya suka kapet original daripada Honda Odyssey ni. Saya tak tahu kenapa. Finishing dia sangat-sangat bagus. Cuma yang ini dia dah kotor lah daripada owner lama. Okay. Kalau jumpa balik yang ini original kan, pakai je yang original. Dia nampak mewah. Alright. So ini saya berada dekat second row. Nampak? Ruangan kaki saya. Okay. Dan ini saya duduk belakang kerusi yang saya dah set kedudukan yang sangat-sangat selesa. Ini saya punya driving position. Okay. Saya set sini. Saya 160 cm Dekat sini nampak sedikitlah perbezaan dia. Tetapi
Saya rasa orang yang 170 cm duduk dekat belakang ni pun mungkin tak ada masalah. Bagaimana dengan saya punya headroom? Sini dah saya dapat ekstra. Sebabnya kalau anda perhatikan bentuk kereta ni daripada luar, okey. Dah nampak dia paling tinggi dia ada dekat point sini. Sini dia dah menjunam ke belakang balik. Dia dah mengelungsur ke belakang balik. Ke bawah, maksud saya ke bawah. So dekat sini dia dah makin rendah balik. Sebab itulah masalah headroom pada third row tu dia agak minimum. Okey. Mekanisme untuk masuk ke row belakang daripada pintu belah kiri sama juga. So headroom okey, legroom pun okey. Saya rasa untuk orang berketinggian average 170 cm, 160 cm belakang boleh duduk selesa lah. 170 cm dekat second row boleh duduk juga dengan agak selesa. And then dia punya headrest semua boleh adjust. Cumanya saya nak komplain satu lah. Dia punya fabric ni saya tak suka. Saya tak tahu kenapa. Dia tak sama macam dalam batch yang 2012 Honda City GM2 ataupun Honda Jazz. Saya tak tahu kenapa dia tak sama. Saya tak ingat sama ada dia bersamaan dengan Accord ataupun tidak. Siapa tahu tolong komen. Sebab dia bila dah lama dia jadi macam keras sikit, jadi macam menggerutu sedikit. Saya tak prefer. Cumanya pada door trim dia ni memang durable lah, memang durable. Dah 11 tahun pun tak ada kesan koyak, tak ada kesan apa. Okey. Memang agak durable sebenarnya kereta ni. Dan anda boleh adjust dia ke depan ke belakang melalui twill dekat bawah. Okey. Ada dia punya lever dekat bawah sini, anda boleh adjust untuk ke depan, untuk ke belakang. Okey. So kereta ni kan overall experience sama ada anda duduk dekat depan, anda duduk dekat tengah ataupun anda duduk dekat belakang, semuanya okey. Paling selesa mestilah dekat depan dan juga dekat yang second row. Bahagian ketiga ni kalau anda ada anak kecil, letak je dia orang dekat belakang, dia orang memang happy duduk belakang sekali sebab kereta ni panjang. Kita rasa seolah-olah kita naik van ataupun naik bas. Dekat tengah ni anda boleh jadikan dia armrest. Mana okey ni twill dia. So boleh jadi armrest, tarik je twill ni, ada dua cup holder dan satu tempat untuk letak barang kecil-kecil lah. So boleh dijadikan armrest kalau ada dua orang saja duduk dekat bahagian depan. So kita move on ke bahagian depan. Okey, bahagian sini saya buka lampu lah. So sini boleh buka lampu. Okey, minta maaf dekat situ saya tak ada lampu. Okey. So dekat depan ni memang nampak sangat macam alien spaceship. Saya tak tahu kenapa. Saya buka dulu. Okey. Minyak dah nak kering ni. Nampak 6 km je tinggal. Aduh. Okey, depan ni memang nampak macam spaceship. First time saya masuk dalam Honda Odyssey RB3 ni saya rasa ya Allah, memang betul-betul nampak Japan betul. So satu saya tak suka dengan Honda Odyssey ni, dia ada bahasa Jepun. Dengan kereta recon lah, basically kereta recon. Tapi dalam Toyota Estima tak ada. Dalam Odyssey ni ada. Okey, dalam Odyssey ada, dalam Estima tak ada. So dekat bahagian depan ni memang nampak betul-betul spaceship. Ada orang suka, ada orang tak suka. Siapa yang suka dia nak dashboard yang tak nampak langsung macam kereta lain. Sebab Estima punya dashboard sangat-sangat bosan. Ini okey, kalau anda value dia punya keunikan, anda akan suka dashboard dia ni. Okey. Yang ini saya tak faham button untuk apa. Ini dia punya gear lever. Sini semua control untuk aircon. Anda boleh panaskan lampu belakang, cermin belakang dan juga cermin sisi. Lepas tu saya ada satu benda saya nak siasat. Okey, dia ada satu lubang angin dekat sini yang mana dia connected dengan ada sisi angin dekat sini. Okey. Cuma saya nak tahu adakah dia untuk sejukkan. Contoh waktu kita kabus malam kan, kita kena buka bahagian depan ni aircon depan. So kalau kita buka, yang depan dia akan rasa aircon kan. Sekejap. Betul lah. So adakah sini akan rasa juga? Sekejap, kena tutup pintu ni. Oh ya, betul. So dia ada satu lubang dekat sini. Lubang ni kalau kita tutup pintu, dia akan masuk sini dan dia akan keluar angin dekat sini. Kereta segmen D pun tak ada benda ni. Tapi Odyssey dia ada. So dia akan keluar aircon dekat sini untuk defog balik. Selalu kan kalau kita waktu sejuk malam kan dia macam ada kabus putih kat sini kan. So benda tu untuk hilangkan kabus putih tu lah. Sangat-sangat bagus lah. Dan dia ada juga dia punya warmer sini untuk cermin belakang dan juga untuk dia punya side mirror macam saya cakap tadi. Dan dekat bahagian atas ni semua kontrol untuk bahagian radio. Okey dah, kita tutup benda lah ni.
Ni semua control untuk bahagian radio, boleh tune, skip, tukar dia punya channel, everything apa semualah. Dan yang saya peliknya, sekarang ni benda ni dia tak connect dengan audio system kereta ni. Saya tak tahu kenapa. Saya dah toggle banyak kali, saya tak tahu kenapa. Okey, siapa tahu tolong komen lah. Dia memang nak kena buat wiring yang lain ke untuk connect dengan kereta ni punya radio atau sound system ke, ataupun macam mana. Siapa tahu tolong komen lah. So nanti kalau kereta ni dah jual pun kami kena figure out sendiri, kena hantar dekat kedai aksesori untuk diorang settlekan. So kita move on ke bahagian bawah. Sini ada satu tempat ataupun ashtray, and then dia ada tempat simpan barang dekat sini sedikit. Okay, boleh masuk jari ni, 12 volt socket, tempat masuk CD. And then dekat bawah ni tak ada apa. Okay, lepas tu dekat sini dia ada storage, boleh buka macam gini, dan juga boleh buka macam gini. Ada USB. Lepas tu kalau anda tak nak guna benda ni, anda boleh lipatkan sahaja macam gini. Alright. Kalau nak guna, naikkan balik macam gini. So ada dua cup holder dekat sini. Okey. Lepas tu dashboard dia ada satu saja, sayangnya dia tak ada dekat bahagian atas. Kereta ni ada total berapa airbag? 1, 2. Okey, sekarang mari kita mengira. 1, 2 side airbag saya rasa macam tak ada. Okey. Side airbag saya rasa tak ada. Sayangnya kereta ni ada 2 airbag saja. Sebuah kereta family tapi ada 2 airbag saja. Jap, saya double check lagi sekali. Yes, sayangnya ada 2 airbag saja. Anda bayar hampir 1,500 sebulan, anda nak kena hadap 2 airbag saja. So fikirkanlah sebelum buat keputusan. Lagi sekali saya minta maaf tuan-tuan dan puan, cuaca gelap. Okey, sebab tadi saya nak buat dekat luar, terus hujan menitik. Saya tak nak lagi mungkir janji. Okey, dekat bahagian dashboard ni anda nampak dia ada wood trim. Yang ini pun samalah, ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi personally saya suka. Personally saya suka, dia menampakkan image eksklusif pada kereta ni. Okey, kita move on kat bahagian steering. Dia punya speedometer. Speedometer sayangnya dia tak guna jarum yang sama macam dalam Honda Accord. Accord punya jarum dia macam dalam Mercedes-Benz C200 W204. Kalau anda tak tahu macam mana, anda pergilah tengok saya punya video review Honda Accord. Okey, saya dah pernah buat. Lepas tu dia berlapis-lapis speedometer dia ni. Yang ini ada temperature engine, bawah ni takut minyak, tengah speedometer, kiri tu RPM. Meter dia cukup lengkap. And then yang tengah ni kita boleh toggle dekat sini. Sorry, dekat mana Oh, dekat sini. Kita boleh toggle dekat sini. Nampak ni? Toggle sini, 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 sini. Adalah average tu. Berapa average? 6.2 km per liter, 7.7 km per liter. Kereta ni tuan-tuan dan puan, enjin 2.4, 6 speed automatic, 5 speed automatic. Bawa orang, people mover. Anda tak boleh kedekut lah bab minyak dia. Minyak dia anda hadap je lah. Okay, macam saya cakap tadi, dia punya ni tak function. Saya tak tahu kenapa owner ni buat apa, owner lama. Okay, dekat tengah ni just boleh control volume dengan channel saja. Jawab call, letak call, boleh connect dengan Bluetooth. Dia ada auto headlamp ke? Tak ada. Oh, dia ada auto headlamp. Dia ada auto headlamp, tetapi dia tak ada auto wiper. Auto wiper tak ada. So saya rasa saya boleh conclude dekat sini lah. Okay, siapa yang akan beli kereta ni? Oh, sebelum tu dekat door trim dia saya tak dan nak ni, sebab hari pun dah makin gelap. Tapi door trim dia cukup praktikal, cukup menarik. Kereta ni basically memang nampak JDM. So siapa yang akan beli kereta ni adalah orang yang nak ada kereta JDM. Kereta JDM tak semestinya kena beli Civic, kena beli Civic Type R FD2R, tak semestinya. Anda main kereta-kereta macam ni pun boleh. Pasanglah barang-barang JDM yang ada untuk model ni, anda tambah sahaja. So dia nak ada rasa kereta JDM lah. Kereta family JDM, nak beli wagon mahal sangat. So mungkin anda boleh beli MPV yang macam ini. Orang yang minat main JDM ni tak semestinya nak kereta yang powerful, yang boleh race, tak. Okay, anda beli, anda shock, anda rasa berbaloi, silakan. Tapi harus diingat bulanannya 1,500. So fikirlah sedalam tidak. Cuma satu saya nak komplain sedikit. Saya jarang-jarang naik kereta yang saya rasa headrest dia sangat-sangat mengganggu. Okey, walaupun saya tahu saya 160 cm, tapi kereta ni salah satu yang headrest dia sangat-sangat mengganggu saya. Mungkin dia tak kena dengan saya punya kepala. Untuk dia punya seat sama saja macam Honda Accord, cumanya yang ini support dia lebih bagus. Support dia rasa lebih bagus berbanding Honda Accord. Dia tak lari jauh pun. No complaints at all. Untuk rasa ergonomik sangat-sangat selesa. Position driver sangat-sangat selesa. No complaints at all.
Cumanya kalau orang beli kereta ni, apa yang orang akan rasa, pertama minyak, kedua body roll, ketiga kalau anda naik ramai memang akan rasa berat dia. Okey, dan yang keempat bulanan dia lah. So sama ada anda letak deposit 20% atau lebih, ataupun beli secara cash. Saya ucapkan terima kasih tuan-tuan perempuan sanggup terima saya punya review macam ini, dengan dugaan macam ini. Tapi saya tak nak delay. Esok saya akan buat review, esok Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Ada Beetle, ada Sonata, ada X5, ada apa satu lagi, Beetle, Sonata, X5, Innova. Nanti sambung lah Isnin ke Selasa ke, confirm berderet, sebab saya dah janji. So terima kasih. Boleh subscribe kalau anda suka dengan video sebegini dan ada kelainan sedikit kan, dan tekan like sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau berkenan dengan kereta ni, tekan link yang saya sediakan di bawah. Terima kasih.